Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat. Ustaz doakan kamu sehat. Musim sekarang ni pelajar-pelajar, anak-anak semua kena solat, kena rajin solat, kena rajin berdoa. Nak mulakan pelajaran, kita baca doa. Baca doa pagi. Ingat tak doa pagi kita? Ingat. Kalau tak ingat doa pagi kita, kamu tak ingat dah sekolah TSO ni. Betul tak betul? Ingat. Ingat Okey, ingat. InsyaAllah. Mari kita sama-sama alunkan doa pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Okeylah. Itu doa pagi kita. Okey, kita sambung balik mengenai dengan solat berjamaah. Solat berjamaah. Semalam kita dah belajar mengenai solat berjamaah dari segi bahasa, istilah, hukum, dan ada dalil yang dibawa daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian kita belajar juga mengenai syarat-syarat menjadi imam. Lepas tu pula kita belajar mengenai ciri-ciri keutamaan untuk menjadi seorang imam. Dan seterusnya kita akan mulakan, kita sambung solat berjamaah kita. Tajuk ini pada hari ini bermula dengan kedudukan imam dan makmum ketika solat berjamaah. Baik, anak-anak yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita solat berjamaah, mesti ada imam dan ada makmum. Tak kira sama ada makmum tu lelaki atau perempuan. Okey, yang pertama. Ada imam dan ada seorang makmum. Kalau imam lelaki, seorang makmum lelaki mestilah berada di sebelah kanan. Di sebelah kanan, ke bawah sedikit tumitnya daripada tumit imam tu. Ini kerana sama jantina. Begitu juga dengan perempuan. Kalau imam, kita panggil imamah. Imam perempuan kita panggil imamah. Makmum, makmumah. Senang kita panggil, sebut dengan imam dan makmum. Kalau sama jantina, mana kalau sama ada lelaki atau perempuan, makmum mesti di sebelah kanan imam. Adapun yang kedua, ada sekumpulan makmum lelaki sahaja. Jadi contohnya 3 orang. Ada 3 orang makmum lelaki. Depannya imam. Jadi antara 3 orang makmum, 3 orang, antara 3 ni, 1, 2, 3 ni, yang tengah-tengah, yang nombor 2 ni, makmum yang nombor 2 ni menepati, berbetulan dengan menepati dengan imam. Di kanan kirinya ada makmum 1 dan 3. Jadi 3 orang. Makmum yang kedua, yang tengah tu maksud Ustaz, sama dengan makmum, sama dengan imam.
yang berada di hadapan tu. Dan yang ketiga pula, anak-anak sekalian, sekiranya imam perempuan dan makmum perempuan, bagaimana? Anak-anak pernah solat kan? Di asrama kamu pernah solat. Ada 3 orang yang solat, imam di depan. Jadi mestilah di kanan kiri imam tu adalah makmum, ya. Kalau ada dua orang, maknanya di sebelah kanan kiri belakang sedikit daripada tumit imam tu, itu kedudukan makmum. Dan seterusnya yang keempat, keadaan yang keempat ni, imam lelaki, makmum perempuan. Disebut juga imam dan makmum berbeza jantina. Jarak jauh ke belakang sedikit, ke belakang. Jadi imam lelaki duduk depan, kemudian di belakang sedikit, ada 3 orang, perempuan, tak ada lelaki. Jangan duduk sebelah kanan, jangan duduk di sebelah kiri imam, duduk di sebelah belakang. 3 duduk sebelah belakang, jauh sedikit, ya. Dan seterusnya pula, kalau anak-anak dah faham yang tu, kita terus pergi kepada keadaan yang seterusnya. Keadaan yang seterusnya, maksud Ustaz di sini, kalau kiranya kita tengok slide tu, kiranya ada 4 orang yang solat. 4 orang yang solat, mana imam perempuan dan 3 atau lebih makmum perempuan. Okey, 4 orang solat lah, senang kita tengok 4 orang solat. Jadi imam duduk depan. Okey, jadi semua perempuan. Imam perempuan duduk depan, 2 orang di sebelah kanan imam, ke belakang sikit daripada tumit imam, dan seorang berada di sebelah kiri imam perempuan. Anak-anak semua bila boleh praktikal melalui slide ni, anak-anak lebih faham, dapat gambaran yang lebih jelas. Ini sebenarnya bab ini bukan senang untuk faham. Kalau praktikal dan harian kita buat macam ni, lebih-lebih lagi pelajar-pelajar yang berada di asrama. Sebab berada di asrama, semua perempuan, jadi boleh praktikal yang nombor 5 ni. Yang ini penting sangat-sangat. Anak-anak semua, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana pula sekumpulan makmum lelaki dan seorang makmum perempuan? Biasanya dalam keluarga lah. Kalau kita solat di rumah, contohnya ada 4 orang adik-beradik lelaki, 4 orang adik-beradik lelaki dan seorang adik perempuan. Okey, 4 orang. Jadi maknanya abang jadi imam di depan. 3 orang adik yang lelaki ni, 1, 2, 3 ni duduk di belakang abang ni. Yang tengah membetuli dengan kedudukan imam berdiri, dan adik yang perempuan tu pula berada seorang-seorang membetuli dengan imam, membetuli tempat. Jadi imam berdiri tu nampak, jadi adik duduk kat belakang sana. Jadi anak boleh lihat slide yang ke-6 tu. Slide yang ke-6 tu. Ini boleh buat praktikal. Jadi benda ni mudah. Kalau yang tanya, Ustaz, macam mana kalau saya adik-beradik perempuan semua?
Buat macam tadi. Kalau adik-beradik perempuan semua, 3 orang adik-beradik perempuan semua, tak ada lelaki, nak jadi imam macam mana? Boleh. Imam perempuan dan makmum perempuan. Tanya lagi. Pelajar lain pula tanya, Ustaz, macam mana? Abang ada seorang je. Kami adik-beradik ada 4 orang adik-beradik. Abang ada seorang lelaki. Yang lain 3 orang. 3 orang tu 3 orang tu semua perempuan. Jadi semayang abang duduk depan, kamu yang perempuan 3 orang duduk belakang. Duduk belakang. 3 orang duduk belakang. Jadi kalau ada apa-apa soalan, kalau anak-anak lihat slide, tonton slide, dan berserta dengan penerangan Ustaz ni, rasa lebih jelas. Okey anak-anak yang dirahmati Allah semua, kita lihat slide yang seterusnya, iaitu slide yang ke-7. Bagaimana dapat gambaran untuk kita praktikal semua kalau ada 5 orang. 5 orang. 2 lelaki, 3 perempuan. 2 lelaki, 3 perempuan. Okey, yang perempuan tu dah faham dah. 3 tu duduk kat belakang. Lelaki duduk kat mana? Di sebelah kanan. Di sebelah kanan, tumit kaki tu ke belakang sedikit daripada tumit kaki imam. Tu jelas tu. Senang nampak Jadi imam duduk depan, yang lelaki, makmum lelaki ke belakang, tumit kaki daripada imam sikit, dan yang perempuan seperti biasa 3 orang duduk belakang. Yang tengah-tengah tu membetuli dengan imam. Ada pula ini berbeza, tapi macam jadi satu kebiasaan tengok di surau-surau kan. Kalau ada sekumpulan makmum lelaki dan juga sekumpulan makmum perempuan. Ini slide ni anak-anak boleh lihat. Yang pertama, imam tu duduk berdiri di mana? Imam mesti duduk di depan. Betul tak anak-anak? Betul. Okey Ada 3 lelaki, makmum lelaki, 3 makmum perempuan. Mudah saja. 3 makmum lelaki duduk di belakang, berdiri di belakang imam. Yang tengah tu membetuli imam. 3 makmum perempuan pula. Yang tengah tu, makmum perempuan yang tengah tu juga membetuli tepat dengan kedudukan imam. Jadi sembahyang 3 perempuan depan sikit, 3 lelaki, dan termasuk seorang imam di depan. Jadi 7 orang semua. Itu slide yang ke-8. Jadi kita masih berada dalam keadaan solat berjamaah ni. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, bunyinya, falaqad ra'aitu ar-rajula minna yalziqu mankibahu bimankibi sahibih wa ka'bahu bika'bih. Apa maksudnya? Maksudnya, dan aku melihat semua laki-laki yang solat saling berdekatan. Berdekatan. Jadi bersentuh bahu dengan bahu. Bahu dengan bahu yang lainnya. Dan kaki itu rapatkan. Saf tu rapatkan, bersentuh di antara satu dengan yang lain. Tumit lah disebut mata kaki. Itu tumit. Jadi ini adalah cara untuk merapatkan barisan, merapatkan saf. Di sini diriwayat oleh Nu'man bin Bashir
Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya. Kita pergi pula anak-anak kepada syarat sah solat berjamaah. Ini penting. Ada 5 syarat sah solat berjamaah. Yang pertama, makmum mesti berniat mengikut imam. Jangan mengikut orang lain. Tak boleh main seorang-seorang, tiba-tiba hayal je, dia niat seorang je. Kena wajib makmum berniat mengikut imam. Itu pertama. Yang kedua, ada 5 semua. Tengok jari jemari kita ni ada 5. Yang pertama, makmum berniat mengikut imam. Poinnya, mengikut imam. Yang kedua, makmum mengetahui pergerakan imam. Tahu pergerakan imam. Kalau orang buta, dia dengar. Kalau orang celik, dia dengar dan dia lihat pergerakan tu. Bunyi suara imam, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Rokok, sujud dan sebagainya lah. Adapun yang ketiga, kedudukan makmum di belakang imam. Jangan terkedepan. Batal semayang tu, tak sah semayang tu. Awal-awal lagi tak sah semayang tu. Iaitu tumit, makmum mesti di belakang tumit imam. Yang keempat, pergerakan makmum. Ustaz ulang, pergerakan makmum mesti mengikut semua rukun fi'li. Rukun fi'li ialah rukun perbuatan, rokok, sujud, duduk di antara dua sujud, berdiri masa qiyam tu. Pergerakan makmum mesti mengikut semua rukun fi'li imam. Selepas sempurna pergerakan imam, jangan tengah-tengah imam sami Allah, dia dah belum apa lagi, sami Allah, dia dah bangun sama-sama imam, ataupun terlajak, dah terlepas, dia dulu daripada imam. Itu tak sah semayang. Tak menepati syarat sah salat. Salat berjamaah. Dan yang last sekali, untuk menentukan syarat sah salat ini, sahnya salat berjamaah ni, jarak di antara saf terakhir, yang terakhir sekali, yang biasanya yang datang lambat, kita lah tu kan. Kalau sembahyang Zuhur kat sekolah tu macam mana? Yang datang lambat tu, abang-abang tu lah. Yang terlambat tu, buat-buat lambat-lambat, pergi kantin dulu, pergi merayau dulu, pergi tandas dulu, baru masuk surau, ambil solat, ambil wuduk untuk solat. Jadi jarak di antara saf terakhir dalam masjid dengan saf pertama di luar masjid tidak boleh melebihi 150 meter. Kalau dulu kita ukur dengan hasta, lebih kurang 300 hasta. 150 meter. Itulah jarak di antara saf terakhir dalam masjid dengan saf pertama di luar masjid tidak boleh melebihi 150 meter ataupun hasta, 300 hasta. Kalau anak-anak murid dah faham semua, anak-anak dah faham semua, mudah-mudahan kita akan pergi satu lagi bukan senang untuk dipahami, iaitu yang sangat penting, perkara yang berkaitan dengan solat berjamaah ini, iaitu jenis-jenis makmum. Ada berapa jenis-jenis makmum, anak-anak? Betul. Ada berapa? Angkat tangan. Buat. Betul. Makmum muafiq satu, dan yang satu lagi adalah makmum masbuk. Ini tak lupa. Kalau ditanya macam mana pun, jenis makmum ada berapa? 2. Ada pun makmum ada berapa? 2. Muafiq satu dan satu lagi masbuk. Yang muafiq, macam mana muafiq? Wafaqa yuwafiqu muwafiq, muwafaqatan ataupun muwafiq. Muwafiq ni ialah mudah saja. Makmum tu sempat baca Fatihah. Makmum
sempat baca Fatihah dengan sempurna. Baca Fatihah dengan sempurna bersama imam sebelum imam rukuk. Sebelum imam rukuk, settle baca habis Fatihah pada rakaat pertama tu. Okey, ini macam kita lah. Kita awal-awal lagi bersama imam. Yang kedua, makmum yang macam mana yang muafiq ni lagi? Makmum muafiq hendaklah menyempurnakan rakaat bersama imam. Sempurnakan rakaat. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sampailah selesai solat tu bersama-samanya imam. Dia sempurnakan rakaat yang ada tu. Adapun makmum masbuk, ini masalah sikit. Tak kira orang muda ke, orang tua ke, anak murid ke, cikgu ke, siapa ke, dia kena faham betul-betul makmum masbuk. Macam mana makmum masbuk ni? Dia ada 3 perkara penting dalam makmum masbuk. Yang pertama, anak-anak, yang pertama, makmum yang tak sempat baca Fatihah, tak sempat baca Fatihah dengan sempurna bersama imam. Okey, sebelum imam rukuk pada rakaat pertama, tak sempat baca Fatihah dengan sempurna sebelum imam rukuk pada rakaat pertama. Jadi nak buat macam mana? Okey, kita tangguh jawapan itu dulu. Yang kedua, jika sempat rukuk dan tamakninah bersama-sama dengan imam, makmum mendapat rakaat tersebut. Kaitan yang tadi, makmum yang tak sempat baca tu macam mana? Kalau dia sempat rukuk, Fatihah memang dia tak sempat. Dia datang, kemudian imam rukuk. Jadi apa makmum perlu buat? Dia takbir Allahu akbar, masa tu imam baru rukuk. Allahu akbar, dia takbir, sempat tamakninah sekejap. Tamakninah berhenti seketika. Sekejap saja dalam kadar subhanallah macam itulah. Dalam kadar subhanallah macam itulah. Sekadar pendek tu je. Antara kita panjang pendek baca subhanallah, itulah kadar itulah. Allahu akbar. Terus selepas tamakninah tu kita rukuk bersama imam. Jadi kita makmum itu mendapat rakaat. Yang ketiga, makmum masbuk hendaklah sempurnakan rakaat tertinggal selepas imam memberi salam. Jangan salam sama-sama imam. Kalau tertinggal tak cukup rakaat tadi, imam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Kita bangun dan selesaikan. Kalau maghrib sempat 1 rakaat, tambah 2 rakaat. Tak sempat rakaat, cukupkan rakaat itu. Okey. Kita pergi pula kepada makmum masbuk, macam mana yang memperolehi rakaat bersama imam. Anak-anak boleh tengok slide kat situ. Apabila makmum sempat takbiratul ihram ketika imam belum rukuk, makmum hendaklah membaca Fatihah sekadar yang dia sempat. Tak habis tak apa. Siratal ladzina an'amta alaihim, tiba-tiba imam rukuk, dia pun kena rukuk bersama-sama. Yang tu faham. Jangan duk habis. Imam rukuk, dia baca Fatihah, solat waddallin, imam sujud bangun apa benda semua dah. Tak jadi solat tu. Okey, makmum yang datang ketika imam sedang rukuk, hendaklah dia takbiratul ihram dan terus rukuk bersama imam. Tak perlu baca Fatihah dan dikira mendapat rakaat bersama imam. Itu fahamlah keadaan tu. Mudah saja.
Kita tengok slide yang seterusnya. Makmum yang tidak mendapat rakaat bersama imam. Keadaannya macam mana ni? Makmum yang tidak mendapat rakaat bersama-sama imam. Tak dapat rakaat. Yakni makmum yang tidak sempat rukuk bersama imam. Hendaklah dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan terus mengikut perbuatan imam. Kalau imam tengah sujud, sujudlah. Jadi makmum tengah sujud, imam tengah sujud, Allahu Akbar, kita makmum ni, Allahu Akbar. Kita tak dapat rakaat, ikut saja. Tu adab solat, cara solat yang betul. Kalau imam tengah Rabbi Firli, kita Allahu Akbar, duduk terus Rabbi Firli. Kalau imam tengah sujud, Allahu Akbar, terus kita turun sujud bersama imam. Tapi tak mendapat rakaat bersama imam. Rakaat ini tidak dikira. Apabila imam selesai memberi salam pertama, salam pertama tu, itu salam yang wajib. Dia naklah bangun menambahkan rakaat yang tertinggal. Boleh kita tambah rakaat yang tertinggal sebaik sahaja imam dah habis baca tahiyat, imam memberi salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita bangun, tambah lagi rakaat kita yang tertinggal. Itulah anak-anak semua. Jadi sebelum ada satu dua lagi, sebelum berakhir tentang pelajaran ini, sambungan daripada semalam, yakni kaifiat ataupun cara. Kaifiat ni, kaifa ni dalam bahasa Arab, kaifa. Maknanya dalam bahasa Melayu ialah bagaimana. Jadi kaifiat artinya cara. Cara bagaimana solat bagi makmum masbuk. Ada 4 keadaan. Yang pertama, tidak tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa mendapatkan kena rakaat. Berlari cepat sampai jantung tak sempat nak. Kita nak bernafas, nak berhenti, tiba-tiba Allah Akbar, sami Allah. Jangan macam tu. Tenang-tenang sahaja. Allah tahu keadaan kita. Jangan tergesa-gesa untuk mendapatkan rakaat bersama imam. Tenang-tenang. Yang kedua, berdiri tegak, berniat takbiratul ihram, tamakninah, dan ikut pergerakan imam. Ada kaitan tu yang pertama dan kedua. Yang ketiga, tidak memberi salam bersama-sama dengan imam. Sebaliknya, berdiri selepas imam memberi salam untuk menyempurnakan rakaat yang tertinggal. Jangan imam dah bagi salam, kita dalam makmum masbuk, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita sedap Assalamualaikum warahmatullahi. Dah keluar dah sembahyang tu. Okey. Seterusnya, yang keempat, menyempurnakan segala rukun solat sehingga salam. Okey anak-anak yang dirahmati Allah semua, ada yang terakhir sekali berkenaan dengan solat berjamaah ni. Kita tahu apa faedahnya, apa kebaikannya, apa hikmah solat berjamaah ni. Kita lihat anak-anak, kalau kita solat berjamaah, setidak-tidaknya kita ni kita boleh melahirkan masyarakat yang akan melahirkan, solat berjamaah ni akan melahirkan masyarakat yang berdisiplin dan patuh kepada arahan pemimpin, kerana melazimkan diri mengikut segala pergerakan imam. Maknanya, di sebalik hikmah solat berjemaah ini, melatih diri kita agar
berdisiplin ikut pemimpin. Imam rukuk, kita rukuk. Imam sujud, kita sujud. Itu contohnya. Imam salam, kita salam. Itu dia. Yang kedua, menyatukan hati umat Islam. Macam mana? Kerana sentiasa solat dalam saf yang teratur. Menyatukan hati-hati kita. Yang ketiga, mestilah dapat ganjaran pahala 27 kali ganda daripada solat bersendirian. Dan yang terakhir sekali anak-anak, solat berjemaah ini antara hikmahnya melatih diri menjadi pemimpin yang berkualiti kerana mengikut kaifiat solat berjamaah yang betul. Kita belajar dulu. Bila belajar kita ada ilmu. Ada ilmu kita terus hidupkan solat berjamaah ini. Bagaimana nak solat kita dah belajar. Cara praktikalnya kita dah belajar dan kita amalkan. Jadi ianya melatih diri untuk menjadi pemimpin. Tepat pada masa. Kena arahkan makmum itu, rapatkan saf. Kena bersegera datang ke masjid. Kena pakai pakaian yang bersih. Cara-caranya ikut rukun, fi'li, rukun, qauli dan sebagainya. Itu saja anak-anak, Ustaz rasa pada hari ini slide-slide yang Ustaz paparkan di sini boleh memahamkan lagi anak-anak untuk mengamalkan salat berjamaah. Iaitu marilah kita sama-sama Ustaz berpesan pada diri Ustaz dan anak-anak semua agar kitalah sebagai orang yang mengikuti, mewarisi apa yang telah dipesan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.